Hari ni kita nak sambung dengan 4.2. Okay. Okay, yang 4.1 itu macam mana? Ada problem tak? Lagi kita ulang sikit lagi. So, untuk yang ada masalah, untuk buat yang ni. Okay, yang ni kan. Okay, dia kata, yang ini adalah menentukan kadar tindak balas pada masa yang tertentu. Okay, pada masa yang diminta lah, masa apa. So macam yang ni pada 60 saat. Okay, so tarik balik, tarik sampai 60 saat. Okay, saya tengok ada beberapa yang dah hantar kat grup tu. Okay, pada 60 saat tu kalau boleh kamu, okay. Okay, ada yang tanya itu, macam mana nak tarik kecerunan ni kan? Okay, macam mana nak tarik kecerunan ni? Ambil pembaris. Okay, ambil pembaris, pastikan okay, kamu hanya menyentuh satu titik sahaja. Okay, pastikan kamu menyentuh satu titik, titik kat sini saja. So dekat sini pun contohlah, kat sini pun ada titik kan. Okay, so kat sini contohlah, kat sini ada titik. So pastikan tak kena titik-titik yang lain. Macam siapa yang buat itu, Hani Sofia kan, dia macam terkena titik yang macam ni, macam tu, tak mau. Okay, ada yang tanya hari tu, cikgu nak stop sampai mana, nak tarik tu tak tahu kan, tak tahu nak tarik macam mana. Sebenarnya kamu boleh tarik je berapa banyak yang kamu nak tarik. Sebenarnya sebab kod mana pun kalau betul lah tepat lalu ni saja, kamu tarik panjang mana pun, kamu stop kat mana pun, kamu tetap akan dapat kecerunan yang sama. Okay, kalau tak pun dia lagi 0.01 macam gitu je. Okay, so nak stop dekat mana, kamu stop pada titik yang mudah. Apa maksud titik yang mudah? Mudah untuk kamu kira, nampak dia stop dekat 100, dia stop dekat 20. Okay, faham? Contohlah kalau nak tinggi lagi, janganlah stop, tiba-tiba stop kat sini. Berapa ni bacaan ni? 120 lebih. Tak payahlah menyusahkan diri kamu. So kamu ambil yang tepat. Okay, faham tak? Faham tak cakap saya ni? Faham tak? Faham. So persoalan saya dah terjawab. Kat mana nak, macam mana nak buat kecerunan. Okay, kat mana nak stop. Actually kamu tarik panjang mana pun tak apa. Kod mana pun bila kita kira kecerunan dia adalah sama. Matematik tak silap saya. Matematik dia kata apa saya tak pasti. Okay, saya rasa 4.1 tu je yang susah sikit. Okay, seterusnya. Okay, hari ni kita nak masuk dengan 4.2 faktor. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Dua angle saya bagi kamu, nampak? Tak apalah, tak nampak pun nak buat macam ni kan. Okay, so faktor. Apa itu faktor? Faktor tu apa maksud faktor? Okay, apa faktor? Faktor, macam kita dah belajar itu, faktor apa? Faktor apa ya? Keperluan kalori. Kita ada apa? Keperluan kalori berat badan, pekerjaan. Itu faktor menentukan kalori seseorang. Faktor ini sekarang faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Apa itu faktor? Faktor tu apa? Punca ke? Kata punca kan punca. Sebab lah macam mana benda tu membolehkan benda tu berlaku dengan bagus. So faktor yang pertama adalah suhu. Suhu bahan tindak balas tu. Contoh macam kamu nak pancur air, kamu pilih suhu yang macam mana? Kamu pilih suhu yang macam mana kalau kamu nak pancur air? Yang panas. Okay, suhu yang panas. Supaya bahan tindak balas kamu tu akan larut dengan cepat. Okay, sambil-sambil saya cakap tu buka juga teks. Okay, pastikan modul pun ada depan kamu juga. Macam biasa sambil-sambil buat tu, kita buat modul juga. Okay. Lepas tu kehadiran mangkin. Okay, apa itu mangkin? Okay, take note, apa itu mangkin? Mangkin ni adalah, mangkin ni apa dia? Dia mempercepatkan tindak balas. Kalau ada benda tu, tindak balas kita akan menjadi dengan lebih cepat. Okay, apa lagi? Kehadiran mangkin. Okay, lepas tu kepekatan. Okay, kepekatan bahan tindak balas tu. Okay. Okay, saiz. Saiz bahan bertindak balas berbentuk pepejal.
Okey, tekanan. Okey, dan tekanan. So kita ada 5. So ingat suhu, kepekatan bahan, mangkin, tekanan dan saiz. Okey. So actually kan dia macam boleh logik je tau. Logik common sense, nampak boleh fikir tau benda tu. Okey, apabila suhu bahan meningkat, ini semua adalah apa? Benda-benda yang dah jadi dalam kehidupan kita dah biasa. Okey, apabila suhu badan meningkat, okey, kadar tindak balas juga akan meningkat. Okey, apabila kita gunakan mangkin, mangkin tu apa? Mangkin tu adalah sesuatu benda, bahan yang membantu kita dalam mempercepatkan kadar tidak balas. Okey, ni contoh yang simple lah, simple yang saya nak bagi dalam kehidupan. Contohnya kamu nak basuh kain. Kalau kamu nak basuh kain, kamu buat apa basuh kain? Letak apa? Boleh tak kamu basuh kain, kamu tonyong je kain tu dengan air? Boleh hilang tak kotoran? Boleh hilang tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh ke tak? Boleh. Dia boleh je, tapi dia lambat, dia susah. Macam tu. So sekarang kita letak lah contoh, ini contoh tau. Contoh melalui kamu sedang basuh, kita letaklah sabun basuh. So bila kita letak sabun basuh, kita tonyong. Okey, proses membersihkan tu cepat ke lambat? Cepat. Akan jadi cepat. Contohlah baju kamu kalau kena darah. Kalau kamu letaklah air, boleh je hilang darah tu, hilang tak? Letak bawah air tu tonyong macam tu kan. Dia hilang je. Cuma mungkin tak habis. Tak habis kan. So kamu pun letaklah sabun sikit. Sebelum kamu letak sabun sikit, maknanya tindak balas tu akan jadi lebih cepat. Macam itulah. Okey, apabila kepekatan bahan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Okey, semakin pekat sesuatu bahan tu, maknanya tindak balas dia pun semakin tinggi. Okey, tekanan. Apabila tekanan meningkat, kadar tindak balas bahan juga akan meningkat. Okey, saiz bahan. Apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang. Okey, maknanya saiz dia kecil lah. Okey, saiz dia kecil, kadar tindak balas akan meningkat. Okey, sebagai contoh, kamu nak bancuh air, kamu nak buat air gula. Okey, kamu guna gula apa? Kamu guna gula apa? Cepat, kamu guna gula apa? Kamu guna gula pasir ke kamu guna gula batu? Gula pasir. Kita kacau tu kan. Okey, kita kacau tu kita guna gula pasir. Okey, kalau kita guna gula batu tu, gula batu yang gula besar tu kan. Nak larut dia lambat ke cepat? Lambat. Okey, apabila saiz bahan tidak betul-betul berkurang, so semakin kecil saiz bahan tu, maka kadar tindak balas tu akan meningkat. Maksudnya kadar tindak balas tu akan menjadi lebih cepat. Okey? Simple je yang ni. Okey, tekanan. Okey, tekanan mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan dalam bentuk bahan tindak balas berkeadaan gas. Biasanya kalau tekanan-tekanan ni kita gas, udara, okey, ini kita panggil tekanan. Kita gunakan kita guna tekanan lah. Okey, bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas, okey, kadar tindak balas lazimnya meningkat. Okey, apabila tekanan gas itu meningkat. So semakin tinggi tekanan, semakin tinggilah kadar tindak balas. Okey, tertibalah ternampak perkataan mempengaruhi ni kan. Saya nak sentuhlah sikit sebab dalam exam hari tu pun ada yang guna perkataan mempengaruhi ni untuk guna hipotesis. Okey, hipotesis tak boleh. Okey, kita tak boleh guna perkataan mempengaruhi, bergantung dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk 4.2. Ya Allah ya Tuhanku, simpelnya. Okey, sekarang tengok sikit. Okey, practice formatting 4.2. Okey, nyatakan 5 faktor. Okey, apa dia 5 faktor? Sebut, saya tulis. Apa dia 5 faktor? Suhu. Lagi?
Apa lagi? Size. Okey lagi. Kepekatan. Kepekatan. Okey, mungkin. Okey, lagi satu. Tekanan. Yes, tekanan. Tekanan bagi siapa? Siapa tekanan? Tekanan untuk siapa? Hanya untuk pejal cecair gas? Gas. Pedas. Yes. Berpejal yang mana? Berpejal kita main yang mana? Size. Size. Kepekatan? Kepekatan. Kepekatan siapa kepekatan? Untuk cecair. Okey. Suhu okey, size untuk berpejal. Okey. Kepekatan untuk cecair. Tekanan untuk gas. Okey, lengkapkan pernyataan yang berikut. Semakin suhu semakin tinggi kita balas. Okey, semakin apa dia? Tinggi. Semakin apa dia? Semakin tinggi ke rendah? Besar. Suhu besar Tinggi. Tinggi. Okey, awak kena pandai guna tahu waktu besar, kecil, tinggi, rendah, pergi panjang, pendek. So bila masa kita nak guna panjang, bila masa kita nak guna pendek. Okey, macam dalam exam 2020 ramai pelajar set salah dia bila tang cecair. Okey, cecair. Sepatutnya cecair kita guna isi padu. Betul? Isi padu apa-apa bla 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 kan? Okey, ataupun kepekatan. Kepekatan. Okey, tapi macam SPM 20 ramai yang guna kuantiti. Kuantiti apa benda cecair tu saya tak ingat lah, tapi dia guna kuantiti. Tak boleh lah, kuantiti ni untuk benda yang boleh dia apa? Kuantiti boleh dia apa? Kira. Kira. Yang dikira, yang diukur. Okey. So awak kena pandai main-main benda macam tu. So suhu besar. Suhu apa? Suhu kita sama ada tinggi ataupun rendah. Ataupun meningkat. Ni tinggi kan. Okey, semakin meningkat suhu, semakin tinggi suhu. Boleh. Okay. Semakin tinggi suhu, bahan tindak balas semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, semakin kepekatan nak sebut apa? Semakin apa? Semakin apabila keadaan bahan tidak balas meningkat. Semakin meningkat kepekatan bahan tidak balas ataupun semakin tinggi kepekatan bahan tidak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, saiz ni semakin apa? Okey. Semakin kecil ke semakin besar? Semakin besar. Besar. Semakin besar saiz, semakin tinggi ke kadar? Saya bagi contoh gula tadi. Semakin kecil. Kecil. Semakin kecil. Ingat gula tu je, simple je. Gula halus dengan gula kasar. So yang mana dia nak larut lagi cepat? Bila dia larut lagi cepat, makanya kadar tindak balas dia akan berlaku dengan lebih cepat. Okey? So nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. So keadaan gas apakah faktor dia? Tekanan. Okey, tekanan. Okey, simple je. 4.1 tu macam susah sikit. Okey, 4.2 ni macam senang sikit. Okey, kita nak habiskan. Okey, last one. Kan saya kata bab 4, bab 6, 7, 4, 6, 7, 8, 9. Okey, semua bab-bab yang pendek-pendek je. Okey, aplikasi. Okey, kat mana kita aplikasikan tekanan ini dalam kadar tindak balas? Okey, dalam kehidupan harian. Okey, sektor industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas diubah suai. Maksudnya diubah suai mengikut keadaan. Okey, untuk contoh kita tak nak kadar tindak balas ini berlaku dengan cepat ni, makanan-makanan ni. Maka apa yang kita nak ubah suai kat sini? Apa yang kita nak ubah suai? Sekarang ni makanan ni kita tak nak bagi dia busuk awal. Tak nak cepat rosak. So apa yang kita nak ubah sekarang? Lambatkan tindak balas. So macam ni kita nak lambatkan tindak balas dia? Letakkan dalam peti sejuk. Kenapa kita letak dalam peti sejuk?
Kenapa? Suhu yang rendah. Sebab apa? Sebab nak perlahankan pembesaran mikroorganisma. Okey, apa yang menyebabkan peti sejuk tu dia boleh melambatkan pertumbuhan mikroorganisma? Suhu yang rendah. Yes, itu yang saya nak tu. Okey, dia menurunkan suhu. Okey, dalam kehidupan harian dan sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas itu boleh diubah suai. Okey, untuk mengubah kadar tindak balas bagi, so ikutlah satu benda tu, macam basuh kain, kita nak kadar tindak balas dia cepat, so kita letak pun sabun. Kita cepat, kita letak sabun. Okey, tapi kalau makanan, kita nak kadar tindak balas dia cepat ke lambat? Kita nak kadar tindak balas dia lambat. Kalau kadar tindak balas cepat, nanti makanan kita tu cepat busuk. So kita nak bagi kadar tindak balas dia lambat, so macam mana? Okey, kita turunkan suhu. Okey, so dia boleh diubah suai mengikut keadaan lah. Okey. Proses Haber. Okay, Allah, tengok buku teks. Kalau ikutkan buku teks kita banyak sangat eksperimen. Okey. Untuk mengkaji bird size, bla bla bla, saiz mama. Okey, proses Haber. Kita ada dua proses. Haber ke Haber? Saya memang feel betul lah sebut benda ni. Proses Haber. Okey, kita ada dua proses Haber dan proses sentuh. Okey, kita nak belajar dua benda hari ni. Proses Haber dan proses sentuh ni common biasa dalam KBSM. Dan glamournya is proses Haber, biasanya memang glamour sungguh. Okey, banyak sangat soalan ditanya tentang proses Haber. So awak kena alert lah apa itu proses Haber. Okey, proses Haber ni apa? Saya pun tak tahu nak pronounce lah, Haber ke Haber. Okey, dalam proses Haber, campuran gas nitrogen dan gas hidrogen. Okey, dicampurkan dalam nisbah 1:3. Okey, pada suhu 450 hingga 550 darjah Celsius. Okey, suhu dia tinggi dan tekanan dia pun tinggi. Tekanan atmosfera 200, dialirkan melalui serbuk ferrum yang berfungsi sebagai mangkin. Okey, nampak tak kat sini? Okey, dalam proses Haber kita menggunakan mangkin apa? Mangkin apa? Mangkin? Serbuk ferrum. Mangkin? Serbuk? Ferrum. Serbuk ferrum. Okey, serbuk ferrum ni juga kita kenali sebagai serbuk apa? Ikutlah dalam exam tak ingat ferrum. Okey, serbuk apa? Serbuk besi. Okey. So soalan tanya, apakah mangkin yang digunakan dalam proses Haber? Okey, serbuk ferrum ataupun serbuk besi. Okey. Proses Haber ni adalah untuk apa? Okey, proses Haber ni adalah untuk menghasilkan apa? Menghasilkan amonia. Amonia sama dengan NH3. Okey, dalam nisbah isi padu dia kata 1:3. 1:3. Nampak tak kat situ? Kita ada 1 nitrogen dengan 3 hidrogen. Okey, NH3 tu adalah formula bagi amonia, formula kimia bagi amonia. Okey, kalau soalan tanya apakah proses Haber? Proses Haber adalah proses menghasilkan amonia. Okey, kita guna apa? Kita campurkan nitrogen tambah hidrogen. Okey, pada suhu berapa? Pada suhu 450 hingga 550 darjah Celsius. Tekanan dia 200 atmosfera. Okey, so pentinglah tekanan dia ni. Okey, sebab apa? Gas. Okey, kita main dengan gas sekarang ni. Okey. Okey, ini proses Haber. So kamu kena ingat yang ini. Okey, selain ingat yang ni, so kena ingat juga bawah ni kena letak apa? 450 hingga 550 darjah Celsius. Suhu dia pun selalu ditanya dalam exam, 200 atmosfera.
Okey. Ini adalah proses penghasilan amonia. Apakah nama proses penghasilan amonia? Proses Haber. Okey. Gas nitrogen, gas hidrogen. Okey, dicampurkan dan dimampatkan pada tekanan 200 atmosfera. Tinggilah tekanan tu. Kemudian okey, masukkan serbuk ferrum. Okey, lepas mampat, okey, dimasukkan dalam reaktor, dipanaskan pada suhu 450 hingga 550. Okey, lepas dah settle tu dapatlah cecair amonia. Kat kebuk penyejukan, disejukkan dulu, dapatlah cecair amonia. Gas amonia disejukkan menjadi cecair amonia. Okey. Gas nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindak balas, okey, dia naik balik ke atas. Okey, macam itulah. So apa yang penting dekat sini? Yang penting adalah nitrogen tambah hidrogen. Nitrogen tambah hidrogen. Okey, lepas tu anak panah dia berbalik macam tu. 450 hingga 550 dengan 200 atmosfera. So kena ingat dia punya suhu, kena ingat dia punya tekanan dan kena ingat dia punya mangkit. Okay, the last one is proses sentuh. Okay, apa pula proses sentuh? Ini sebenarnya adalah untuk menghasilkan asid sulfurik gas. Okay, daripada proses sentuh sulfur dibakar. Okey, dia adalah, proses sentuh ni adalah untuk menghasilkan asid. Okey, asid hidroklorik. Okey, dalam proses sentuh, sulfur dibakar dalam udara berlebihan. Okey, untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Kemudian dah hasil sulfur tadi dicampur juga pula oksigen. Tadi dibakar dalam oksigen, sekarang ni dicampur dengan udara yang berlebihan, oksigen juga pada suhu 450 darjah Celsius, tekanan 1 atmosfera. Okey, dan dialirkan melalui vanadium oksida yang berfungsi sebagai mangkin. So mangkin dia apa sekarang? Vanadium 4 oksida. Saya rasa macam sentuh susah sikit daripada haba tu lagi senang lagi. Okey, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan sulfur trioksida. Trioksida. Tri tu menunjukkan apa? Trioksida. Ada tri tu menunjukkan apa? Stand for what? Tri. Tri. Apa dia? 3. Menunjukkan 3 gabungan. 3 apa? Ada 3 apa kat sini? 3 gabungan apa? Oksigen. Nampak oksigen ada 3 kat sini. Okey, yang ni sulfur dioksida, ada 2 oksigen. Okey. Lepas sulfur di 2 oksigen tadi bercampur lagi dengan oksigen berlebihan. Okey, menghasilkan sulfur tri pula. Okey, faham? Okey, sulfur tambah oksigen, sulfur di. Nak jadi sulfur tri, campur lagi dengan oksigen lagi. Okey, pada suhu yang tinggi ni. Tekanan tak tinggi sangat. Okey. Okey, sekarang kita dah dapat sulfur trioksida. Nak buat apa sulfur trioksida ni? Dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, oleum. Oleum seterusnya dicairkan dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik pekat. Okey. So dapatlah asid sulfurik. Biasalah, saya tak tahu KBSM, selalunya KBSM soalan untuk sentuh ni tak banyak. Tapi tak tahulah kalau KSSM, kita tak tahu bentuk soalan macam mana lagi. Tapi kita alert lah. So kena alert lah, so kena ingat lah.
So yang first kena tahu apa maksud proses sentuh. Proses sentuh adalah proses menghasilkan asid sulfurik. Okay, kita guna siapa? Kita guna sulfur, kita guna oksigen. Okay, jadi sulfur dioksida, trioksida. Lepas tu daripada sulfur trioksida jadi oleum. So ada berapa step? Ada 3, 4. Last kali oleum tambah dengan air, dapatlah asid sulfurik. Okey. Sulfur udara kering. Siapa udara dia tadi? Oksigen. Okey, dipanaskan. Okey, dapatlah sulfur dioksida tambah lagi oksigen. Okey, makin dia vanadium oksida. So tambah makin dapatlah sulfur trioksida. Okey, campur asid sulfurik pekat. Okey, dapat oleum tambah air. Dapat ni asid pekat ni. Ni asid pekat sangat. Kita dapatlah asid sulfurik biasa. Okey, tambah air. Okey, faktor. So ini yang sebenarnya yang kamu kena ingat. Dalam banyak-banyak kita cakap tadi, yang paling penting 3 benda ni yang kena ingat. 3 benda bagi setiap proses. Iaitu okey, yang ni kena ingat Ni kena ingat, wajib ingat. Sudah dia pesan awal dah. Wajib ingat. Apa dia? Okey, proses haba 450 hingga 550. Tekanan 200 atmosfera. Makin dia serbuk ferrum atau serbuk besi. Okey, proses sentuh 450 juga. Dia kata 450 ni adalah tinggi. Okey, tekanan dia 1 atmosfera je. Okey, makin yang digunakan vanadium oksida. Okey, vanadium oksida. Okey, maka kita dah habis dah sebenarnya. Okey, kita dah habis bab 4. Okey. Okey, kita dah habis bab 4. Okey, sekarang jawab je soalan ni. Awal lagi kita. Namakan satu proses hidup di dalam badan manusia yang melibatkan konsep kadar tindak balas. Okey, yang manakah dalam badan manusia yang okey, cepat jawab jap. Okey, jawab jap 1 dan 2 tu. Cuba. Sekejap lagi kita jawab modul pula. Okay, kita settlekan. Habis kelas belajar ni kita settlekan. Nyatakan satu proses dalam badan manusia melibatkan konsep tindak balas. Tindak balas jadi cepat, tindak balas jadi lambat. Lepas tu dia ada guna ada banyak juga tau makin dalam badan kita ni. Okey, yang nak mempercepatkan kadar tindak balas dia. Okey, apa dia? Apa dia proses-proses dalam badan? Cuba awak senaraikan apa dia proses-proses dalam badan? Apa proses dalam badan yang korang tahu? Proses tindak balas dalam badan. Kita ada proses pernafasan, kita ada proses apa lagi? Pencernaan, cikgu. Yes. Okay, jawapan dia proses pencernaan. Kenapa proses pencernaan melibatkan konsep kadar tindak balas ni? Sebab apa? Sebab kadar tindak balas, pencernaan makanan. Okay, macam mana kita nak meningkatkan pencernaan makanan? Ingat tak belajar pencernaan makanan? Kita 2 ada banyak enzim ni, ingat tak? Enzim amylase lah, protease lah, lipase lah. Okey, semua enzim tu apa function dia? Apa fungsi dia? Mempercepatkan pencernaan. Yes, okey. Okey, kenapa? Bagaimanakah aplikasi kadar tindak balas mempengaruhi proses hidup? Okey, kerana sistem pencernaan melibatkan enzim. Okey, sistem pencernaan makanan dapat ditingkatkan. Okey, dapat ditingkatkan dengan
kehadiran enzim. Sebagai apa ni? Kita nak sebut enzim ni sebagai apa? Sebagai mangkit. Okey, sebagai mangkit. Okey, nyatakan faktor-faktor. Sebenarnya kan latihan dalam buku teks ni pun memang dah tunjuk dah. Memang dia dah bagi tahu dah apa yang penting. So tengok je soalan belakang, inilah yang penting kamu kena tahu untuk SPM. Okey. Nyatakan faktor-faktor. Okey, proses haba, berapa suhu dia? Berapa suhu dia? 450 450 sampai 550. Yes, 450 hingga 550 darjah Celsius. Okey, tekanan dia? 200 atmosfer. Atmosfer. And then mangkin yang digunakan. Siapa? Sebut perum. Sebut ferrum. Okey, serbuk ferrum. Okey, proses. Yes. Kalau tekanan tu tak tulis atmosfer tu, salah ke dia punya unit? Dia macam tengok, saya rasa tak salah sebab soalan tanya berikan berapa tekanan. Saya rasa tak salah sebab sains ni dia nak tengok tahu tak kamu bagi dia punya nilai. Tapi nak selamat letaklah. Berapakah, kalau soalan tanya berapakah tekanan atmosfera untuk, dia dah ada perkataan atmosfera kat atas tu kan. Okey, kalau dia ada perkataan atmosfera kat atas tu actually tak payah letak pun tak apa dah. Tapi kalau dia tak letak atmosfera tu, saya rasa kamu perlu letak. Macam tu. Faham tak? Sebab kat atas sudah ada perkataan atmosfera tu, tak bawah tu tak perlu dah. Tapi kalau tak ada, nak selamat baik letak. Okey. Proses sentuh pula. Okey, proses sentuh. Okey, proses sentuh berapa tekanan dia? 450 darjah Celsius. 450 darjah Celsius. Okey, tekanan dia? 1 atmosfera. Okey, 1. Okey, dia punya mangkit. Sedap sikit nama dia. Vanadium oksida. Yes, vanadium oksida. Vanadium berapa tadi ya? Vanadium berapa? 5. 5 tu 5 ke 6 tu? 5 tu 5 Vanadium 5 oksida. Okey. Apa itu oleum? Perbezaan utama antara oleum dan asid sulfurik adalah oleum adalah sulfur trioksida dan asid sulfurik dalam asid sulfurik, sedangkan asid fosforik adalah Okey, apa itu oleum? Oleum ni adalah sulfur trioksida di dalam asid sulfurik. Okey, oleum adalah dalam asid sulfurik tu ada oleum. Okey. Dalam asid sulfurik, sedangkan asid sulfurik adalah asid organik, anorganik. Asid sulfurik asam. Okey, dah habis dah. Kita dah habis dah bab. Okey, tamat. Okay, ada persoalan tak? Okey, tak apa. Buka ajak buku ni. Buku, kamu punya buku ni. Okey, muka surat. Sikit je tau, 2 je. Okey, muka surat 50. Buka je muka surat 50. Buka dah belum? Dah. Okey, kita jawab sama-sama, jom. Okey, nombor 1. Semakin kecil saiz bahan. Kecil saiz kecil. Okey, semakin besar apa?
Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin besar apa benda tu? Apa ditunjuk kat situ? Luas permukaan. Yes, luas permukaan bahan yang terdedah. Okey. Nombor 2. Okey, kepekatan bahan tidak balas. Semakin pekat. Nampak tak dekat gambar atas tu? Dia ada molekul-molekul tu kan, zarah tu kan. Yang belah kiri tu 2 je, yang tu banyak. Banyak dia punya zarah, maka dia lebih pekat. Semakin pekat sesuatu bahan tidak balas, semakin apa? Bilangan zarah. Apa yang kat atas tu saya kata tadi? Semakin apa? Semakin banyak. Yes, semakin banyak bilangan zarah per unit. Per unit apa? Kalau dia adalah cacair, maka dia adalah apa? Isi padu. Isi padu. Maka kadar tindak balas akan meningkat. Meningkat. Okey, nombor 3. Okey, kita tengok suhu rendah ke suhu tinggi. Okey, semakin tinggi suhu tindak balas, zarah-zarah mengandungi lebih banyak apa? Bergerak. Bergerak kita guna tenaga apa? Kinetik. Yes, tenaga kinetik. Okey, semakin suhu tinggi, okey, zarah-zarah lebih banyak tenaga kinetik, so dia akan bergerak dengan lebih apa kalau dia banyak tenaga kinetik? Laju. Yes, dengan lebih laju. Maka kadar tindak balas akan apa? Akan apa? Kadar tindak balas meningkat, tenaga bertambah, dia akan gerak dengan lebih laju, maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey, mangkin. Okey, mangkin. Mangkin apa? Mangkin apa? Meningkatkan kadar tindak Meningkatkan. Okey, kadar tindak balas. Okey, tekanan. Penambahan tekanan akan, bila tekanan tinggi, makanya apa dia gas? Gas tu akan jadi apa? Mampat. Okey, akan memampatkan gas zarah-zarah. So bila dah mampat, apa jadi pada zarah-zarah gas tu? Dia dah jadi apa? Berlanggar. Dia dah jadi rapat, maka gas tu berlanggar dengan lebih, dia rapat, so dia berlanggar dengan lebih apa? Kerap. Okey, maka tindak balas akan apa? Akan apa? meningkat. Meningkat. Okey, sains ni bagi saya saya suka faham. Okey, apa yang kita cakap sekarang ni, okey, kena faham, bukan hafal. Semua yang kita bincangkan hari ni adalah benda sebenarnya yang dah biasa jadi dalam kehidupan. Kamu pun dah tengok dah sebenarnya benda-benda ni daripada kecil, daripada besar, daripada kamu kecil, okay, sampailah sekarang. So, sains ni more to faham. Okey, ada benda yang kita kena hafal, tapi banyak yang kita kena faham. Bila kita boleh faham, so barulah kita aplikasikan dia. Kita boleh nak apply dia dalam kehidupan. Sains ni jadi susah, semua kata sebab susah sebab apa? Sebab semuanya takut nak hafal kan. Okey, sekarang muka surat 51. Okey, pembakaran bahan api. Okey, ini aplikasi. Dia kata tadi aplikasi dalam kehidupan ni kita boleh ubah suai mengikut keadaan. Okay, kita tengok pembakaran bahan api. Bahan api lebih mudah dinyalakan jika saiz yang kamu nak guna arang. Contoh, arang besar, arang kecil. Mana lagi mudah kamu nak nyalakan? Cepat-cepat. Arang kecil. Bahan api yang mudah dinyalakan jika saiz yang kecil kita gunakan. Okey, ini kerana jumlah, sebab apa? Jumlah apa? Luas permukaan. Yes, luas permukaan. Isi padu kita guna untuk siapa? Isi padu kita guna untuk
cecair. So jangan confuse benda tu. Ni saya nak cakap awal-awal lagi sebab SPM 2020 ramai yang kantoi kat situ. Okey, dia tak boleh nak beza mana satu cecair, mana satu bejat. Okey. Luas permukaan ketulan kecil adalah lebih kecil ke besar? Lebih apa? Kerana jumlah luas permukaan ketulan kecil adalah lebih besar. Okey. So lebih banyak haba yang akan diserap menyebabkan kadar pembakaran lebih. Okey, so kadar pembakaran akan jadi lebih tinggi ke lebih rendah? Bila dia cepat terbakar? Tinggilah. Bila dia cepat terbakar, makanya kadar pembakaran itu lebih tinggi. Okey, memasak. Semua orang lebih suka, semua orang pernah memasak. Pernah masak ke? Semua orang pernah masak. Afnan pernah masak, Afnan? Aidil pernah masak? Ya, benar. Dia mesti pernah lah. Paling cikai pun goreng telur kan? Okey, paling cikai pun goreng telur, masak Maggi. Okey. Memasak. Ketulan kecil makanan. Okey, sebelum kau masak, okey, ayam tu kau masak sekor-sekor ke macam mana? Potong Kita masak, kita potong kecil-kecil. Kalau ikan tu besar, kita potong kecil-kecil. Kalau ayam tu besar pun kita potong kecil-kecil. Okey, ketulan kecil makanan mengambil masa yang lebih apa? Pendek. Pendek untuk masak. Ini kerana saiz makanan yang kecil mempunyai jumlah apa dia? Luas permukaan. Luas permukaan. Yang kecil ke yang besar? Yang Besar. kecil ke yang besar? Kenapa jadi yang besar? Kenapa tak yang kecil? Sebab bila kecil banyak-banyak tu kan, bila dah gabung-gabung dia jadi besar lah. Okay, so lebih banyak haba dapat diserap. Okay, lebih banyak sebab dia ketulan tu kecil macam tu. Okay, dia lebih banyak haba yang diserap. So kadar memasak adalah, so cepat masak ke lambat masak? Cepat. Cepat masak. Okay, penyimpanan makanan dalam peti sejuk. Dalam keadaan sejuk, pertumbuhan siapa? Bakteria. Bakteria. Kenapa bukan alga? Alga duduk mana? Alga duduk mana? Air. Okey. Dalam proses biokimia iaitu tindakan enzim dalam makanan dapat diperlahankan ke atau dicepatkan pembesaran bakteria kalau suhu rendah? Diperlahankan. Oleh itu, makanan dapat disimpan lebihlah lama. Okey. Nombor 4. Memasak makanan dalam periuk tekanan. Tahu kan periuk tekanan, pressure cooker, glamour sekarang ni. Okey, tekanan yang tinggi dalam periuk tekanan akan mengurangkan ke meninggikan? Meninggikan takat didih air. So cepat, makanan jadi cepat masak, air jadi cepat masak, semua jadi cepat masak. Okey, suhu air yang lebih rendah ke tinggi? Tinggi. Okey. Meningkatkan kadar tindak balas yang menyebabkan makanan lebih apa? Cepat Okay, lebih cepat dimasak. Okey, dalam industri pada amnya suhu tekanan yang tinggi ke rendah, haba proses haba tu tinggi ke rendah? Tekanan yang tinggi dan pada amnya suhu dan tekanan yang tinggi. serta penggunaan siapa? Mangkin. Okey, penggunaan mangkin dapat meningkatkan penghasilan bahan kimia tertentu dalam proses industri seperti proses haba dan proses sentuh digunakan untuk menghasilkan baju. Okey, buka surat 52. Lepas 35 awal lagi. Okey. Antara tindak balas kimia berikut, yang manakah mempunyai kadar tindak balas ditentukan dengan menyukat isi padu gas.
dengan menyukat isi padu gas. Dengan menyukat isi padu gas. Ferrum dengan larutan. Okey, yang mana antara A, B, C, D ni dia punya tindak balas menghasilkan gas. Tindak balas apa? Logam dengan, saya dah belajar dah ni. Tindak balas logam dengan asid. Yang mana satu asid? Yang mana satu asid? Larutan kufrum, sodium. So yang mana guna asid kat situ? Asid hidroklorik. Asid hidroklorid D. Okey, bila logam, logam bertindak balas dengan asid, take note sikit kat situ, akan menghasilkan gas hidrogen. Menghasilkan gas hidrogen. So dia kata isi padu gas yang terbebas. So kita nak tengok kalau logam itu reaktif, maka hidrogen yang terhasil itu akan banyak. Nombor 2. Seorang murid yang sedang memerhatikan tindak balas kalsium karbonat dengan asid sulfurik dalam sebuah bikar. Bagaimanakah kadar penghasilan karbon dioksida ditingkatkan? Macam mana ditingkatkan? Cuba baca, bagi jawapan. So macam mana ditingkatkan? Mengurangkan kepekatan asid sulfurik. Sedang menentukan tindak balas antara kalsium karbonat dan asid sulfurik dalam lain selain daripada mengurangkan kepekatan. Menambahkan air ke dalam asid sulfurik. Meningkatkan suhu. Jawapan dia. Meningkatkan suhu asid sulfurik. Nombor 3. Graf 1 dan rajah 1 menunjukkan graf isi padu gas melawan masa bla 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 bla. Antara yang berikut, yang manakah perlu dilakukan untuk menghasilkan graf 2? Graf 2 ni menghasilkan isi padu yang lebih rendah kan? Masa dia lama, graf 1 menunjukkan isi padu graf ketulan bla bla bla. Antara yang berikut, yang manakah perlu dilakukan untuk menghasilkan graf 2? Macam mana nak menghasilkan graf 2? Ini yang kita belajar dalam 4.1 hari tu. Graf 2 tu dia menunjukkan tindak balas adalah perlahan. Kuantiti hasil tindak balas bertambah. Dia perlahan. Ketulan zinc, tindak balas 6 gram ketulan zinc dengan 50 cm padu asid sulfurik. Sekarang dia bagi ketulan isi padu dengan masa. Tindak balas perlahan. Tindak balas cepat. Kalau 1 tu tindak balas cepat, 2 tindak balas perlahan. Pada tindak balas perlahan, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan slow sahaja. Macam mana? 6 gram ketulan zinc. Menggantikan ketulan zinc dengan serbuk, menambahkan larutan, memanaskan asid sulfurik. Jadi lagi cepat. Itu jadi lagi cepat. So macam mana?
Kepekatan, okey, semakin tinggi kepekatan semakin cepat tindak balas kan. So sekarang ni kita nak jadi dia lagi perlahan. So bila kita nak jadi perlahan, kita kena kurangkan dia punya kepekatan. So macam mana nak kurangkan kepekatan dia? Mencampurkan air. Yes, mencampurkan air. So alert sikit tengok buku teks muka surat 116. So make sure study graph ni. Okay, so ada soalan macam ni. Okay, sebenarnya kan kalau kamu hatamlah soalan praktis formatting dalam buku teks, hatam soalan dalam ni, insyaAllah sebenarnya dah boleh skor A dah. Okay, nombor 4. Tindak balas asid nitrik cair dengan zinc menghasilkan hidrogen. Okay, dia kata asid nitrik cair dengan zinc menghasilkan hidrogen. Zinc adalah logam. Logam bertindak balas dengan asid, dia punya hasil confirm hidrogen. Tindak balas lengkap dalam masa 60 saat dan isi padu gas yang terbebas adalah 120 cm padu. Hitung kadar tindak balas ini. So macam mana nak hitung? Macam mana nak hitung semalam? Apa bahagi apa? Apa bahagi apa? Cepat. Apa bahagi apa? Cepat. Apa bahagi apa? Perubahan kuantiti bahagi masa. Okey. Siapa sekarang? Okey, apa bahagi apa sekarang dalam soalan ni? 120 bahagi 60. So jawapan dia? So dapat apa? 120, 60, dapat 2 tu je. Okey, dapat soalan pengiraan, jangan panik Okey, seterusnya antara yang berikut yang manakah tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Macam tadi lah kita kata suhu, kepekatan, tekanan dan tidak mempengaruhi kadar tindak balas. Isi padu larutan. Yes, tak ada dalam bimbang. Isi padu larutan. Okey, BCD ada. Okey, nombor 6. Mengapakah kepekatan meningkat? Mengapakah kepekatan larutan meningkat? Kadar tindak balas meningkat. Okey, sebab apa? Kita fikir jap. 3 saat. Okey, ingat bila kata kepekatan, awak bayangkan soalan yang tadi tu, yang ada zarah-zarah atas dia tu, muka surat 50 tu. Ni, yang ni. So kenapa bila kepekatan meningkat, dia pun meningkat? Berkait dengan apa? Kenapa? Berkaitan dengan, ada kaitan dengan apa? Zarah dia. Ya, zarah yang mana? A, B? A ke B? Zarah-zarah mengandungi tenaga kinetik yang tinggi. Ya ke tinggi? Bila dia pekat, zarah dia banyak. Bila zarah dia banyak, dia rapat-rapat. Bila dia rapat-rapat, macam mana dia nak gerak dengan tenaga kinetik tinggi, betul tak? Faham tak maksud saya? Okey. Bayangkan tu zarah banyak. Bila zarah banyak dia rapat. Bila dia rapat, tenaga kinetik dia rendah ke tinggi? Tenaga kinetik dia rendah. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? B jawapan dia. Okey, nampak tu muka surat 50 tu. Semakin pekat suatu bahan tindak balas, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Okey. Okey, muka surat 1. Sekejap je. Kita buat yang nombor 1 je. Okey, yang nombor 2 tu kita buat dekat testpad nanti, masuk dalam grup. Okey, nombor 1. Apakah maksud kadar tindak balas? Okey, semalam apa maksud kadar tindak balas? Perubahan tadi siapa sebut? Apa maksud kadar tindak balas? Perubahan siapa?
Kuantiti bahan. Yes, kuantiti bahan atau oh sayang. Atau siapa? Tak kalau awak sebut kalau sebut kuantiti bahan je tak ni, tak full, tak penuh jawapan. Perubahan kuantiti bahan atau Hasil tindak Hasil balas. per unit masa. Okey. Sebab kita per bahagi masa tu kan, kuantiti bahagi dengan masa. So apa maksud kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, sebab kita divide dengan masa kan. Hitungkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1. Eksperimen 1. Okey, eksperimen 1 tu. Okey, isi padu gas dia 20. Jadual 1 menunjukkan gas yang dikutip dalam masa 2 minit bagi tindak balas antara kalsium karbonat berlebihan dan asid sulfurik. So apa tindak balas dia bagi eksperimen 1? Apa bahagi apa? Apa bahagi apa? Cepat. Apa bahagi apa? Syaza, apa bahagi apa Syaza? Cepat. Apa bahagi apa? Kejap. Ambil dekat graf tu je. Graf pula. Satu. Minggu depan kita topik susah sikit tau. Bab 6 tu memang susah gila. So dah lah kena cerak bab 6 tu. So memang kau kena study buat cerdik sikit. Okey, apa dia? Bila dia kata kadar tindak balas, apa dia punya semalam? Kuantiti bahan atau hasil bahagi masa. So, sekarang kita ada bahan, kita ada hasil pada eksperimen 1 tu. Hasil, isi padu gas hidrogen. Kita ada 20, kita ada 40. So sekarang diminta eksperimen 1. So nak ambil yang mana? 20. Nak bahagikan dengan apa? 20. Kita nak bahagikan dengan apa? Masa dia sekarang. 2 minit. Kita nak bagi 2 minit ke? Kita nak tukarkan dia kepada 120 saat. Okey. 120 saat. So 20 bahagi 120. Dapat jawapan. Dia punya unit sentimeter padu per second. Sentimeter padu S negatif 1. Okey, S negatif 1. Okey, boleh tak? So dapat dah. So dapat sesuatu. So kalau soalan bagi dalam bentuk minit, okey, convert to saat, second. Okey, eksperimen 2 pula. Okey, apa bahagi apa? Okey, cepat. Eksperimen 2, kadar tindak balas dia 40 bagi 120. yes, 40 bahagi 120. Okey, 40 bahagi 120. Okey, the last one. Bandingkan kadar tindak balas bagi eksperimen 1 dan 2. Okey, sekarang kita tengok eksperimen 1 dan 2. Mana lagi kadar tindak balas dia lebih tinggi? Okey, cepat. Mana yang lebih tinggi? 2 ke 1? 2. 2. Okey, betul. Kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, terangkan apakah faktor yang mempengaruhi kenapa awak kata kadar tindak balas eksperimen 2 lagi tinggi. Okey, tengok pada jadual. Apa dia lagi tinggi daripada eksperimen 1? Apa benda nak sebut tu? Kalau isi padu, kalau cecair ke ni? Asid cecair.
So apa yang lagi tingginya dekat eksperimen 2 tu? Kepekatan dia. Yes, kepekatan asid, okay, dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Okay, tengok kepekatan asid pada eksperimen 1 0.5 mol. Mol tu kepekatan lah. Okay, untuk eksperimen 2 1.0. Okay, 1.0. Okay, so macam soalan objektif, soalan muka surat 252 tadi tu, yang mana campurkan air tu? Soalan mana? Tidak mempengaruhi. Soalan nombor 3 tadi ada graf tu. So kita campurkan air supaya kepekatan asid sulfurik tu dia jadi lebih tidak pekat, cair. Dia bagi kat sini 1 mol. So bila kita tengok graf yang straight, graf 2 tu, awak tengok soalan objektif nombor 3 saya cakap ni. Yang graf nombor 2 tu, graf yang straight macam tu menunjukkan tindak balas perlahan. So macam mana kita nak perlahankan tindak balas itu? So kita campur air supaya kepekatan asid sulfurik tadi akan lebih rendah. Bila kepekatannya lebih rendah, makanya tindak balas tu perlahan. Okey, faham tak? Boleh faham ataupun tidak? Faham. Faham ke tak? Faham. Boleh Okey. Okey, sebelum saya stop, ada apa-apa soalan? Okey, sebelum saya stop, ada apa-apa soalan? Macam tak ada je cikgu. Okey, boleh faham Dia cikgu ajar memang faham, semua faham. Buat latihan je, klik-klik sikit. Okey, bahagian C, nombor 2 tu. Okey, saya nak buat, tolonglah siapa rajin buat. Dia sekarang ni buat masuk dalam grup supaya orang lain boleh belajar, orang boleh tengok, saya boleh tegur kat situ. Saya tak nak kita belajar seseorang, pandai seseorang nak. Kita boleh share-share. Okey, bukanlah saya kata seorang hantar, 2 orang hantar, lain-lain tak buat. So dia kena cuba sebenarnya. Kamu bila kamu cuba, kamu rasa. Kamu akan rasai di mana kelemahan kamu. Sebab kelemahan kamu tak akan sama dengan kelemahan kawan. Okey, contohnya macam saya suruh buat graf itu. Adalah 2-3 orang, 3 orang kot yang share dalam grup. Tapi daripada 3 orang yang share tu, korang dapat sesuatu tak yang tak share apa-apa ni? Dapat ke tak? Dapat. Dapat kan? Korang tak buat, korang tak hantar. Tapi bila saya tegur kawan punya, okey, dalam masa yang sama kamu dah nampak dah ke mana kesilapan, kesalahan. So, tapi nak lagi cantik sebenarnya kamu cuba buat. Okey, baru kita rasa, baru kita feel. Okey, kalau tak ada persoalan, itu sahaja untuk hari ini.